Si dokter itu agak kurang asam dia sedikit. Dengar, Imam Ahmad menghafaz sebanyak tidak kurang daripada 1 juta hadis. Imam Bukhari mengatakan tidak kurang daripada 600.000 buah hadis sahih yang aku hafal. Imam Suyuti 200.000 buah hadis. Tidak diberikan gelar sebagai hafiz kecuali kalau hafal 100.000 buah hadis dengan sanad-sanadnya dan juga mengenal pasti dan mengenal betul tentang para rawi-rawi yang terbabi dalam periwayatannya. Pada saat ketika kita buka salah satu daripada kitab fikih dalam mata Imam Syafi'i, ternyata hukum hakamnya begitu dan begini, tapi ternyata kita tidak temukan dalilnya daripada hadis. Macam mana ada pendapat tapi tidak ada dalilnya? Sebab diingat untuk seumur hidup secara pasti pembukuan terhadap kitab-kitab hadis atau terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW yang tersemat dalam ingatan kepala mereka itu dalam berapa puluh kali ganda lebih banyak daripada yang mereka rekamkan, yang mereka tulis, yang mereka kumpulkan di dalam kitab-kitab hadis. Jadi ada di antara daripada hukum hakam ada dalilnya, tapi mereka tidak memuatnya ke dalam kitab-kitab hadis yang mereka tulis. Imam Bukhari di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih beliau menyatakan itu aku seleksi daripada 600.000 buah hadis yang ada di situ tidak lebih daripada dalam 8.000 buah hadis saja. Maknanya mereka telah temukan hadis yang Anda tidak menemukannya. Maka kalau kita jadikan ukurannya, barometernya, atau juga dengan bahasa acuannya hanya dengan hadis-hadis yang ada dengan kita sekarang ini, jangankan untuk kita menghafaz sekian ratus ribu yang beredar, yang dicop, yang dicetak sekarang pun kita tidak hafal. Kalau hanya acuannya kepada hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis yang dicetak, itu masih belum memadai. Kenapa? Sebab hadis-hadis yang mereka hafal itu jauh lebih banyak daripada hadis-hadis yang mereka muat di dalam kitab. Maknanya kalau kita buka kitab ini tidak ada dalilnya. Kenapa Imam Syafi'i tidak ikut dalil ini? Imam Syafi'i lebih tahu. Ulama mengatakan kalau Imam Syafi'i tidak kenal hadis itu berarti itu bukan hadis. Saya berani cabar, saya tahu orangnya yang dimaksudkan tadi, yang walaupun nanti tak sebut siapa orangnya. Dia hafal berapa ribu buah hadis. Bulughul Maram kompong pasti dia tidak hafal. Musnad pasti dia tidak hafal. Saya juga tidak hafal, bukan saya hafal. Sama-sama tidak hafal. Tapi jangan mengatakan seperti itu. Di belakang Imam Syafi'i ada Imam Al-Baihaqi. Dikatakan mamin syafi'in illa walil syafi'i alaihi minna. Tidak ada daripada orang yang bermadhab Imam Syafi'i melainkan ke atasnya terdapat jasa daripada Imam Syafi'i. Mamin syafi'in illa walil syafi'i alaihi minna illa al-Baihaqi fainnahu al-minna ta'ala syafi'i rahimahumullah. Kecuali Imam Baihaqi. Bahkan secara pastinya tiap masail, tiap pembahasan, tiap ungkapan, tiap fatwa, tiap pendapat daripada Imam Syafi'i akan beliau hadirkan, beliau datangkan dalil-dalilnya daripada kitab-kitab hadis, kitab As-Sunanul Kubra, kitab Ma'rifatus Sunan, dan banyak lagi kitab-kitab hadis yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Minta maaf dengan bahasanya. Kita tidak mengatakan Imam Syafi'i itu maksum, tapi kalau hanya setakat di Malaysia dengan di seluruh Indonesia, keilmuan daripada Imam Baihaqi, keilmuan daripada Imam Syafi'i. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, mana ada hadis yang seperti itu dengan kalian? Salafi, Wahabi semuanya, ulama-ulama dunia semuanya itu tidak pernah mendapatkan penghormatan yang seperti ini bunyinya. Alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Tuh guru ulama daripada Quraisy akan memenuhkan permukaan bumi dengan ilmu pengetahuannya. Ada tak Anda mendapatkan kehormatan yang seperti itu? Makanya ulama mengatakan idza sahal hadis bahwa mazhabi itu bukan untuk orang seumpama kita. Itu kepada orang yang hafiz, itu kepada orang yang alim, yang sudah meresit dan juga sudah mempelajari satu persatu tentang dalil-dalil. Kenapa Imam Syafi'i menolaknya? Kenapa Imam Syafi'i tidak mengambilnya? Kenapa Imam Syafi'i tidak menerimanya? Banyak alasan, banyak taklil. Mungkin kena bersanggah dengan dalil yang lebih kuat,
atau juga lemah menurut Imam Syafi'i? Menurut Anda sahih? Sahih menurut ulama mustalah hadis. Penyusunan kitab mustalah hadis itu setelah Imam Syafi'i. Ramu Hormozi itu yang pertama yang mengarang kitab mustalah hadis sahih dengan syarat-syaratnya, ittisal sanad, adlun dhabit, kemudian dengan ada musuzun, ada mul'ilah, ada 5 syarat. Itu ulama-ulama kita sebelum penulisan kitab mustalah, mereka punya mustalah sendiri dalam pentasihan hadis. Jadi kita tidak boleh curiga seperti itu. Seumpama Imam Taqiyuddin As-Subki Qadil Qudat itu pun mengatakan pada masa beliau mengulas hadis idza sahal hadisu bahwa mazhabi, kata beliau tidak semua hadis yang kita temukan dalam Sahih Bukhari kita katakan itu mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i lebih duluan daripada Imam Bukhari, lebih duluan daripada Imam Muslim, dan juga mempunyai kriteria dan cara metode tersendiri dalam pentasihan hadis. Mungkin saja hadis-hadis itu ditemukan oleh Imam Syafi'i dan begini hukum hakamnya, tapi beliau tidak sebutkan hadis tersebut, yang dengan kita di kebelakangan tidak tahu dasar pengambilan daripada beliau. Jadi kata-kata tadi itu hanya untuk ulama saja, bukan seumpama amsaluna yang kerdil. Apa kata Imam Yusuf Al-Firabri? Seandainya aku boleh menyumbangkan sebagian daripada umurku kepada Imam Bukhari, akan aku sumbangkan. Ya laitani kuntu syahatan min syaratil Imam Bukhari. Seronoknya aku kalau seandainya menjadi satu helai bulu yang ada di dada Imam Bukhari. Aku mati, akulah yang meninggal. Imam Bukhari meninggal, ratusan ribu hadis yang akan terkuburkan bersama beliau. Elok kalau kita tahu diri. Jadi PSD itu cedok sana, cedok sini, itu jangan terlalu dibangga-banggakan. Talaki kita baca kutubus sittah dengan talaki bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dengan bimbingan ulama kepada ulama kepada ulama kepada ulama. Jadi jangan setelah dapat tetal PSD yang beliau tulis tentang bab khitan, itu saja tentang sunat, bukan tentang semua hadis, tidak. Terus itu digunakan untuk membantai, untuk menyalah-nyalakan, untuk mengatakan Imam Syafi'i ini mazhabnya. Awak siapa terlebih dahulu? Tak payah direka-reka siapa orangnya. Yang tahu mudah-mudahan jangan tahu. Tapi kita maklum, hadis, penilaian hadis adalah ijtihad. Boleh berbeza pendapat dalam menilai beberapa hadis. Boleh beza pendapat kerana itu adalah ijtihad. Nak menentukan hadis itu sahih ke, hasan ke, dhaif ke, ijtihad. Tetapi setiap ijtihad memerlukan kepada bukti. Nak kata sahih, bawa bukti. Nak kata hasan, bawa bukti. Kalau tak cukup bukti, dhaif. Okey? Tapi tak boleh kata ada dalam riwayat, dalam hafalan, tetapi tidak ada dalam kitab. Yang tu tak betul. Memang kemungkinan tu ada. Siapa pun tak nafi, kemungkinan tu ada. Tapi kemungkinan kekal kemungkinan. Dulu dah saya sebut. Kemungkinan kekal kemungkinan. Kemungkinan tak boleh jadi dalil. Tak boleh kata simply kata, iyalah hafalan dalam kepala imam-imam ni lebih banyak daripada apa yang ada dalam kitab. Kemungkinan ada dan kita tak nafi benda tu. Bahkan kalau kita nilai tengok tafsir ulama-ulama hadis ketika membicarakan tentang hadis yang banyak yang dihafal oleh Imam Bukhari kata apa? Aku pilih dalam Sahih Bukhari yang 4,000 ni, aku pilih daripada 600,000 hadis. Aku pilih Imam Bukhari itu hafal 300,000. Yang dia tak hafal lagi 300,000. 200,000 tak sahih, 100,000 sahih yang dia hafal. Tapi yang dia bawa masuk cuma 4,000 kalau nak buang yang berulang. 4,000 je, 4,000 lebih. Mana lagi yang beratus-ribu? Ulama hadis dulu tafsir. Imam Ahmad kata aku hafal 1,000,000 hadis. Uish, bila tengok dalam musnad tak sampai pun 20,000 je. 20,000 lebih je. Mana lagi 80,000? Kalau 80,000 baru 1,000. 980,000 mana lagi? Adakah kita nak kata agama ini banyak telah lenyap? Tak.
Kalau Imam Ahmad sampai 1,000,000 hadis, dia bawa masuk dalam musnad 20,000 lebih, dan ada riwayat dalam musnad yang mengatakan Imam Ahmad sebut pada anak dia, mana-mana hadis yang mungkar jangan bawa masuk. Yang mungkar, yang terlalu dhaif, yang palsu jangan bawa masuk. Maksudnya apa? Yang hilang tu kebanyakannya palsu, mungkar. Kalau sahih, dia hanya sanad, tetapi matanya telah datang dalam riwayat yang lain. Kerana kadang-kadang satu hadis ada 100 sanad, satu hadis ada 40 sanad. Ini yang disebut oleh Al-Iraqi, ini yang disebut oleh Al-Imamun Nawawi, ini yang disebut oleh Az-Zarkashi. Baihaqi kata apa? Yang 1,000,000 itu bukan semua kalam Nabi, termasuk kalam Nabi, kalam sahabat, kalam tabi'in. Maka tak heranlah kalau beratus ribu yang ada dalam simpanan dada imam-imam terdahulu. Bukan hanya hadis, tetapi termasuk kalam sahabat, termasuk kalam tabi'in. Bukan hanya matan berbeza yang beratus ribu tu. Satu matan yang sama, satu teks yang sama, tapi sanad berbeza. Kalau kita buka ruang ni, semua orang boleh dakwa. Kalau kita kata, kemungkinan tu boleh jadi hujah, semua orang boleh dakwa. Syiah umpamanya, dia boleh dakwa, dia kata, saya sebenarnya hadis ni memanglah tak ada dalam kitab, tapi ada dalam dada imam terdahulu yang diriwayatkan sampai kepada guru saya. So macam mana kita nak nafi? Dia akan buka pintu kerosakan yang besar. Maka sebab itu As-Suyuti menutup pintu ni. As-Suyuti tutup pintu ni sebab dia tahu pintu ni pintu kerosakan pada agama. Siapa yang buka pintu ni rosak agama. Maka dia tutup. Dia kata mana-mana orang yang membawa mana-mana riwayat yang tidak terdapat di dalam kitab-kitab, maka riwayat itu palsu. Terutamanya apabila ulama-ulama hadis yang sebesar Al-Hafiz. Apa Al-Hafiz? Al-Hafiz maksud dia mengetahui sebahagian besar hadis. Bila dia kata tidak ada asal, hampir pasti memang tak ada sanad. Ni imam-imam hadis. Orang yang duduk luar daripada bidang hadis, dia tak tahu benda ni. Kalau tuan-tuan buka kitab ilal, kitab ilal hadis, kadang-kadang dengar sanad, ada sanad. Dengar, imam dengar sanad, Abu Hatim dengar sanad, anak dia tanya, Sa'altu abi, aku bertanya ayahku tentang hadis fulan, daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan. Ayah dia kata, hadzal hadis ataupun hadzal isnad la yaji. Sanad begini tidak datang dengan cara ni. Ada sanad pun kena kritik. Dia kata tak mungkin sanad ni datang macam ni, sebab perawi ni tak pernah dalam hidupnya meriwayatkan daripada guru yang ada dalam sanad ni. Ajaib, kerana mereka mumarasah, mereka hidup dengan hadis. Hadis telah menjadi darah daging. Tu bidang dia. Bukanlah dia nak dabik dada aku tahu semua benda dah. Tapi pastikan agama ini ada tuan dia. Kita nak bela orang, ya, kita tak sayang tokoh tu, dia banyak sumbangan dalam agama, tapi salah tetap salah. Ini yang disebut oleh Az-Zahabi ketika dia menilai Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi. Dia kata apa? Dia kata Qatadah ini orang hebat, tetapi tetap juga ada kesilapan. Cuma dia terlibat dengan mazhab Qadariyah disebabkan dia nak membebaskan Tuhan daripada sifat-sifat makhluk, nak menyucikan Tuhan daripada segala kekurangan, tetapi sumbangannya terlalu besar. Ini disebut oleh Zahabi. Sebab banyak benda yang saya sebut dah disebut orang dulu. Orang dulu tak kena kecam saya kena. Tapi kita memikirkan tentang agama ni ada yang perlu dipelihara. Mensahihkan hadis, memelihara hadis, melangkaui aliran pemikiran, melangkaui mazhab. Melangkaui mazhab, melangkaui aliran pemikiran, melangkaui isu Wahabi atau Aswaja. Lebih daripada tu, pastikan bila kita nak bercakap sesuatu dalam agama, kita memegang tanggungjawab. Kita akan jawab di hadapan Allah. Ya Allah, ini yang aku sebut dalam agama. Kalau tak betul, aku rela untuk dipertanggungjawabkan. Jangan ingat nak bela tokoh kita aja.
Saya teringat Imam Nawawi, tuan-tuan. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', masa dia hurai tentang isu orang yang mati, dia tak puasa, dia tak puasa sebab dia sakit, kemudian dia sihat seketika, lepas tu dia mati, tak sempat qada, dia lengah-lengah mati. Apa nak dibuat pada dia? Boleh tak wali dia puasakan untuk dia? Mazhab Syafi'i ada pandangan yang berbeza-beza dalam masalah ni. Ada yang kata tak boleh puasakan untuk dia. Ini sebahagian yang dikatakan mazhab baru, pandangan baru Imam Syafi'i, tak boleh wali puasa untuk dia. Wali ni masuk waris dia lah, tak boleh puasa untuk dia. Kalau dia tinggalkan harta, bayarkan fidyah. Bayarkan fidyah untuk dia. Tapi Imam Nawawi dia hurai masalah ni. Dia hurai dengan cara yang objektif. Saya bukan nak kata pandangan Imam Nawawi mesti betul dalam masalah ni, tak. Tapi nak tengok macam mana sikap dia. Macam mana sikap Imam Nawawi. Dia kata apa? Dia kata ada hadis yang sahih, riwayat Al-Bukhari dalam masalah ni, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Siapa yang mati dan ada puasa ke atasnya yang belum dibayar, maka warisnya boleh puasa bagi pihak dia. Bahkan Imam Nawawi kata sepatutnya inilah mazhab Syafi'i, kerana Imam Syafi'i kata idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Dah hadis ini sahih. Dan tengok Imam Nawawi, dia tak kata, oi, Imam Syafi'i mesti ada hadis yang dia hafal, cuma dia tak tulis je. Dia tak kata. Kenapa dia tak kata? Kerana benda tu tak betul. Kerana benda tu tak betul. Hujah tu tak betul. Kemungkinan ada, tapi nak jadikan kemungkinan sebagai hujah tak betul. Nanti tuan-tuan, Imam Ahmad, kita balik pada isu. Saya nak tunjuk, ada nukilan-nukilan yang memang imam-imam ni kadang-kadang dia orang keluar pandangan tapi tak ada hadis pun. Kan dia kata apa? Syekh tu kata apa? Syekh tu kata, pandangan fiqh mujtahid dalam kitab fiqh kadang-kadang ada pandangannya tetapi tidak ada hadisnya. Pasal apa? Tak ditulis. Tak ditulis. Tuan tengok, nukilan ni menyanggahi apa yang Syekh tu sebut. Tak semestinya ada pandangan, ada hadis. Tak semesti. Tengok, dalam bab yang sama, iaitu bab memotong pokok bidara. Dalam kitab Al-Muntaqab fi Ilalil Khallal, dalam kitab Al-Muntaqab, Al-Khallal membawakan satu kisah Imam Ahmad ditanya tentang hadis ni. Hadis larangan potong pokok bidara. Imam Ahmad kata, la uhibbu qat'a as-sidr. Walaupun Imam Ahmad kata hadis ni tak sahih, tapi Imam Ahmad kata apa? Aku tak suka potong pokok bidara. Ini membuktikan Imam Ahmad dia punya usul fiqh agak sedikit berbeza dengan Al-Imam Syafi'i. Iaitu Imam Ahmad, kalau dalam bab sekian tidak ada hadis yang sahih, ada hadis dhaif ringan, Imam Ahmad pakai. Maka sebab itu Imam Ahmad kata apa? Aku tak suka potong pokok bidara. Walaupun hadisnya tak sahih, dia kata tak sahih. Ini usul mazhab yang berbeza. Sebab tu ada pandangan yang berbeza. Baik. Qila lahu, dikatakan kepada Imam Ahmad, inna Ibn Uyainah yaqul innama nuhiya an qat'i sidril haram. Ibn Uyainah, siapa Ibn Uyainah? Sufyan Ibn Uyainah, ulama hadis besar, mujtahid. Sufyan Ibn Uyainah mengatakan yang dilarang tu bukan potong pokok bidara saja-saja. Yang dilarang tu potong pokok bidara di tanah haram. Kerana kan potong pokok di tanah haram ni tak boleh. Itu kata Ibn Uyainah, dia tafsirkan hadis tu. So ini satu pandangan. Ini satu pandangan. So apa Imam Ahmad kata? Faqala Ahmad, rawa fihi syai'a au bi ra'yi. Yang dia kata ni, yang dilarang sebenarnya pokok bidara di tanah haram ni, adakah dia telah meriwayatkan padanya sesuatu, iaitu hadis, ataupun dia hanya berijtihad dengan pandangan dia? Maka kata anak murid Imam Ahmad, faqalu bi ra'yi, dia mengeluarkan pandangan itu hanya pada ijtihadnya, bukan ada hadis dalam masalah tu. Kalau betul hujah Syekh tadi tu, semua pandangan fiqh mujtahid ada hadisnya cuma tak ditulis,
Pasal apa Imam Ahmad pergi tanya? Imam Ahmad ni tak tahu ke Sufyan bin Uyainah ni seorang mujtahid, golongan salaf, faqih yang berpindah daripada Iraq, duduk dekat Hijaz, menjadi tokoh besar sebesar Sufyan Ats-Tsauri. Cuma mazhab dia tak kekal, tapi dia ni ada pandangan fiqh, bahkan dia tokoh hadis, mujtahid. Pasal apa Imam Ahmad mesti tanya lagi, ada hadis ke tak? Patutnya tak? Ada lah tu. Kita kena sangka baik dengan imam. Dia besar lagi pada kita. No. Sangka baik, kata Abdul Rahman bin Mahdi, khislatan la yuhsinu fihi ma husnuz zan. Dua benda yang sangka baik tak boleh berfungsi. Al-qadha wal hadis. Al-qadha apa dia? Pendakwaan mahkamah dan juga hadis. Yang ni sangka baik, tapi dia tak berfungsi. Saya jadi hakim, orang tuduh satu orang, ni saya nak tuduh dia. Tuduh apa? Dia mencuri. Tengok muka, muka baik ni, sangka baik lah, tak boleh ke? Kalau macam tu memang tak lama lah jadi hakim. Begitu juga hadis. Hadis macam mana baik perawi pun, selagi mana tidak terbukti ia sahih, tak cukup syarat sahih, tak boleh kata sahih. Tak boleh kata sahih.